Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina al-Mustafa wa nabiyina al-Mujtaba Muhammad wa ala alihi al-tahirin al-tayyibin wa ala sahabatihi ghurril bayamin umana'i da'watih wa qadati al-wiyatih wardallahu ma'anna wa anhum bi rahmatika ya Allah akhrijna min zulumatil wahmi wal ila anwaril ma'rifati wal ilmi wa min wuhulil syahawat ila jannatil qurubat ya arhamar rahimin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada petang ini 6 Ramadan dapat lagi sama-sama kita berada dalam program Tanwir Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat sedikit pencerahan daripada Ramadan Al-Mubarak dan daripada kitab yang diturunkan dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, iaitu Al-Quranul Karim. Tuan-tuan sidang penonton yang dihormati sekalian, Al-Quranul Karim diturunkan dalam bulan Ramadan. Dan bulan ini dipanggil sebagai bulan Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala menyebut, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Dan Al-Quran itu sifatnya adalah untuk memberi hidayah kepada manusia dan penjelasan kepada hidayah. Penjelasan kepada hudan, kepada hidayah yang diberikan kepada manusia. Al-Quranul Karim dan Ramadan Al-Mubarak mengajar kepada kita untuk berfikir dengan cara yang tepat. Ini Al-Quranul Karim memang diturun untuk manusia supaya manusia ini bertadabbur. Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Al-Quranul Karim adalah kitab yang penuh dengan keberkatan yang diturunkan daripada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka mentadabbur ayat-ayatnya. Jadi tujuan Allah Ta'ala turun Al-Quranul Karim adalah untuk kita tadabbur. Allah Ta'ala sebut tentang banyak perkara dan kita disuruh untuk tadabbur. Tadabbur artinya apa? Kita disuruh untuk meneliti, berfikir, mengambil ibrah dan pengajaran daripada hasil fikir kita. Jadi kalau kita gabungkan di antara semangat Al-Quran dan semangat Ramadan, kita gabungkan kedua-duanya, di sana akan membawa hasil kepada kita untuk berfikir dengan cara yang tepat dan betul. Dia akan mengejas kepada kita untuk berfikir dengan cara yang tepat. Cara yang tepat. Kerana dalam kita beragama, antara perkara yang paling bermasalah kepada umat beragama, sebenarnya bukan dalam agama Islam, dalam semua agama, adalah apabila mereka berfikir dengan cara yang tidak tepat. Termasuklah dalam agama kita ini, agama Islam. Apabila umat ini berfikir tentang agama dengan cara yang tidak tepat, dia akan menatijahkan apa? Dia akan menatijahkan tindakan yang tidak tepat, dia akan menatijahkan gangguan dalam cara berfikir, dan dia akan menatijahkan amalan-amalan yang tidak tepat. Bila amalan tidak tepat, tindakan tidak tepat, berpunca daripada cara fikir yang tidak tepat, akan menghasilkan salah faham orang terhadap agama ini. Akan menghasilkan salah faham orang terhadap agama ini. Tuan-tuan, kalau kita buka dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut tentang orang yang mengikut hidayah Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-38. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan menyebut, faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini Al-Quran mengajar kepada kita tentang cara fikir yang betul. Kata Allah, faman tabi'a hudaya, sesiapa sahaja yang mengikut hidayah aku, yakni mengikut Al-Quranul Karim, fala khawfun 'alaihim, maka dia tidak ada ketakutan kepada dia. Ketakutan tentang apa? Ketakutan tentang masa depan. Ketakutan tentang masa depan. Takut masa depan papa ke, takut masa depan jadi macam mana, apa nasib dia di masa depan. Tidak. Orang yang mengikut hidayah Al-Quran, fikirnya dan duduk dalam keadaan yang cukup stabil.
Kerana apa? Kerana dia tahu kata hidupnya ini berada di bawah pancaran pengaturan Allah Subhanahu wa taala, atau apa yang dipanggilkan sebagai kehendak dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala sebut faman tabi'a hudaya, siapa yang mengikut hidayah aku, kata Allah, fala khaufun alaihim, dia tidak ada ketakutan kepadanya. Kata para sarjana, tidak ada ketakutan tentang masa depan. Apa yang nak berlaku masa depan, dia tak takut langsung. Wala hum yahzanun, dan dia tidak akan bersedih dengan apa yang telah lalu. Apa yang telah lalu daripada kehidupannya, mungkin kesilapannya, mungkin kekalahannya, mungkin tidak berjayanya, ataupun apa sahaja dalam hidupnya. Dia menyebabkan roh dia akan duduk dalam keadaan dalam keadaan yang cukup terpelihara. Kerana dia tidak ada rasa takut terhadap apa yang akan berlaku pada masa depan, dan dia tidak akan ada perasaan bersedih dengan apa yang telah berlaku di belakang hari. Satu. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut dalam surah Taha, juga dengan bentuk yang sama. Allah Ta'ala berfirman, فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Siapa yang mengikut hidayah Al-Quranul Karim, maka dia tidak akan sesat dari segi akalnya. Otaknya tak akan sesat. Cara fikirnya akan tepat. Dia tidak akan sesat dari segi cara fikir. Wala yashqa, dan dia tidak akan celaka tubuh badannya. Dari segi jasmaninya, dia tidak akan celaka kerana dia ikut Al-Quranul Karim, dia ikut tuntutan Al-Quranul Karim, dan juga dari segi akalnya, cara fikirnya, dia tidak akan sesat. Tuan-tuan, ini yang Al-Quran nak ajar kepada kita. Kalau orang tu dia tidak takut kepada masa depan, dia tidak menghadapi masa depan yang gelap dengan keadaan dia mempertakut-takutkan dirinya. Kalau orang tu dia tidak bersedih dengan apa yang ada pada masa lalu, kalau dia buat dosa, dia boleh beristighfar kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima taubatnya. Kalau dia tu seorang yang kalah, dia boleh mencari satu-satu jalan untuk kembali kepada keadaan asalnya. Kalau dia rugi dalam perniagaan, dia boleh mencari semula, kerana dia tidak pernah bersedih dengan apa yang berlaku. Mudah-mudahan kalau itu adalah dosa, Allah Ta'ala ampun. Kalau itu adalah dalam bentuk ketaksiran, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan ilham dengan usaha dia untuk dia dapat yang lebih daripada itu. Demikian juga orang yang mengikut hidayah Al-Quran, dia tidak akan salah dalam cara berfikir. Yadillu, la, dia tidak akan, fala yadillu, dia tidak akan sesat, dia tidak akan salah dalam cara berfikir, wala yashqa, dan dari segi jasmaninya, dia tidak akan celaka. Jadi tuan-tuan, jadi Al-Quran mengajar kepada kita perkara ini. Al-Quran mengajar kepada kita untuk berfikir dengan cara yang benar, berfikir dengan cara yang betul. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tuan-tuan, Ramadan juga mengajar kepada kita tentang berfikir dengan cara yang betul. Ramadan mengajar kepada kita untuk berfikir dengan cara yang betul. Kita masuk bulan Ramadan Al-Mubarak. Kita rajin dengar orang akan sebut tentang kelebihan-kelebihan Ramadan. Orang sebut kata kelebihan salat tarawih. Orang sebut kepada kita tentang kelebihan bersedekah dalam bulan Ramadan. Orang sebut kepada kita macam-macam tentang kelebihan fadilat-fadilat Ramadan. Dan Ramadan mengajar kepada kita cara fikir yang betul. Yang diajar kepada kita untuk kita ikutinya tentang fadilatnya, tentang kewajipan untuk kita memelihara dirinya, tentang sunat sembahyang tarawihnya, tentang kelebihan sembahyang witirnya, semua itu diwajibkan, disunatkan, digalakkan, difadilatkan kepada semua orang yang beriman. Sama ada kepada orang-orang yang berada di Afrika Utara, orang yang berada di benua Eropah, orang yang berada di Indochina, orang yang berada di benua kecil Pakistan, India, orang yang berada di Timur Tengah, termasuk dutanya mungkin, siapa sahaja diajar oleh Al-Quran, diajar oleh agama ini, bahawa bila masuk Ramadan, itu adalah fadilat padanya. Fadilat untuk beriftar pada awal waktu. Itu adalah fadilat untuk semua orang. Fadilat untuk sembahyang tarawih 20 ke 8 ke,
tuntutan untuk kita memelihara diri, tuntutan kepada kita untuk bersedekah dalam bulan Ramadan, kewajipan kepada kita untuk menahan diri daripada makan, minum dan perkara yang membatalkan puasa, daripada terbit matahari, daripada khaytul abyad ila khaytul aswad min al-fajr, daripada secara mudahnya pada waktu subuh itu sampailah kepada waktu maghrib nanti. Semua itu diajar oleh agama untuk kita peliharanya. Untuk siapa? Untuk semua orang Islam. Okey. Tetapi dari segi juadahnya, orang yang berada di Maghribi sebagai contoh, makanan mereka mungkin dalam bulan Ramadan dan di luar Ramadan yang istimewa kepada mereka adalah tajin. Tajin itu diistimewakan lagi. Jadi untuk orang di Maghribi, dia makan tajinnya. Untuk orang yang di Mesir, untuk orang yang di Yaman, mungkin mandinya, mungkin mazbinya. Untuk orang yang di Fatani, mungkin orang yang di selatan Thai, di Thailand keseluruhannya, mungkin pakpitnya, mungkin ya makanan-makanan biasa. Untuk kita di sini, mungkin berbuka puasa, kita perlu kepada murtabaknya dan sebagainya. Kerana ini cara agama berfikir. Cara agama ajar kita untuk berfikir. Ramadan mengajar kepada kita untuk berfikir. Bahawa yang fadilat tadi, itu untuk seluruh umat Islam. Siapa yang beriman. Yang fardu tadi, untuk seluruh umat Islam. Yang wajib tadi, untuk seluruh umat Islam. Itulah yang dimaksudkan dengan Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang yang sebelum daripada kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Tetapi dari segi iftarnya nak makan apa, dari segi moralnya nak buat macam mana, dari segi nak berpakaian macam mana, itu adalah termasuk dalam umur duniakum, urusan dunia kamu. Itu lebih ya dia sebahagian daripada ibadah. Tapi apa yang kita nak makan itu adalah urusan kita. Orang di Kedah mungkin buka puasa dengan dari segi fadilatnya buka puasa adalah dengan tamar. Tapi dari segi benda-benda lain, dia nak makan mungkin dengan martabak, mungkin dengan buah melaka, mungkin dengan ayam golek, mungkin dengan tom yam. Itu terpulang. Kerana antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih mengetahui tentang urusan dunia kamu. Kamu yang lebih mengetahui. Itu adalah untuk kamu masing-masing pakat-pakat buat apa yang perlu, apa yang kamu nak buat dan sebagainya. Okay. Dan inilah dia cara fikir Ramadan yang seharusnya kita bawa keluar daripada kehidupan kita. Kita mengimplementasikannya dalam kehidupan kita. Kenapa? Nak sebut macam ni. Tuan-tuan, dalam cara berfikir umat ini, dia ada dua ekstrim. Satu ekstrim, dia nak mengagamakan seluruh perkara. Seluruh perkara, dia nak mengagamakan. Ada pakaian Islam. Ada pakaian Islam. Apalah. Bila dia nak berubat, dia kata ini adalah perubatan Islam. Bila dia nak bersekolah, dia kata ini adalah sekolah Islam. Cara berfikirannya ialah dia menjenamakan semua perkara itu kena kaitkan dengan Islam. Di Al-Star ni, pernah satu ketika saya tengok ada iklan fotostat Islam. Kedai fotostat Islam. Orang kata dia tempel di tepi jalan. Fotostat Islam, fotostat Islam, fotostat Islam. Kita, apa benar sebenarnya? Kita pergi tengok ke kedai tu. Rupa-rupanya kerana pekerja-pekerja dia pakai pakaian menutup aurat, satu. Dan dia kata dia titik beratkan bahawasanya setiap pekerja dia kena mulakan bila nak fotostat apa pun, kena mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka dia kata ini adalah fotostat Islam. Satu ketika ada orang nak sebut tentang jenama kereta Islam, kenderaan Islam dan sebagainya. Kita kata tidak perlu. Yang dikatakan yang ada kaitan dengan agama itu adalah perkara yang agama meletakkan dia sebagai agama. Itu cara fikir yang kita sebut tentang Ramadan tadi sebagai contoh dalam poin saya yang kedua tadi. Maksudnya puasa Ramadan itu adalah dia seragam di seluruh dunia. Kamu di Maghribi, kamu di UAE, kamu di Amerika, kamu di Korea Utara,
kamu di Korea Selatan, kamu di Mongolia, kamu di Pekan Pahang, kamu di bahagian Datuh Perak, kamu di mana pun sama. Hukumnya sama. Tapi nak makan apa buka puasa itu dia berbeza-beza mengikut kepada antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih mengetahui tentang latar dunia kamu. Dunia apa yang kamu duduk pada waktu itu, kamu duduk dalam suasana apa makanan yang paling digemari oleh orang kamu, apa makanan tradisi kamu, itu kamu nak utama. Demikian di luar juga, tuan-tuan. Demikian di luar juga, kita kata salat, zakat, puasa, haji, Al-Quranul Karim, itu semua di mana-mana dunia pun dia sama saja. Kepada orang Islam, dia duduk di Bangkok ke, dia duduk di Ban Prakop ke, dia duduk di Kaabah ke, dia duduk di Kaabah ke, di mana tempat pun sama. Salatnya 5 waktu, salatnya Zuhur, Asar, Maghrib, Isya dan Subuh. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dan dia ada kehidupannya. Cara fikirnya kena sesuai dengan suasana dan keadaannya. Pakaian. Untuk orang Arab mungkin dengan jubahnya. Mari sampai Pakistan mungkin dengan kurtanya. Mari sampai kepada orang Malaysia mungkin dengan baju Melayunya. Mungkin dengan kemejanya. Itu seragam agama ajar tidak ada. Yang ada apa? Ada satu prinsip. Kamu hendaklah menutup aurat. Kamu hendaklah menutup aurat. Bentuknya, seragamnya, fashionnya, itu adalah urusan kamu. Tapi cara fikir kita pada hari ini, tuan-tuan, sebahagian daripada umat Islam, sebahagiannya, dia nak mengagamakan semua benda dalam semua sudut. Akhir-akhirnya, dia terpaksa berinovasi dalam mewujudkan sesuatu. Dia ambil daripada kehidupan yang biasa, ataupun kehidupan yang konvensional, dia masuk, kemudian dia letakkan jenama, maka dia kata, inilah dia Islam. Pendidikan Islam mungkin. Ya, kita, semua perkara itu ada prinsip-prinsip yang macam-macam. Saya nak sebut pada hari ini adalah cara fikir kita. Cara fikir kita itu mesti tepat. Cara fikir kita itu mesti betul. Iaitulah, ini kalau dia adalah urusan agama itu yang difardukan oleh Allah, yang diwajibkan oleh Allah, yang disunatkan oleh syarak, iaitulah Allah dan juga Nabi SAW. Pemutus syariat itu, iaitulah baginda Nabi dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syara'alakum minad din. Allah Ta'ala mensyariatkan kepada kamu daripada urusan agama. Dan ada urusan yang sebenarnya dia adalah urusan kehidupan di dunia. Termasuklah yang pernah sempat kontroversi satu ketika dahulu tentang bagaimana kita nak mengatur kehidupan kita dalam konteks bernegara ataupun berpolitik. Apakah dia duduk dalam susur galur akidah ataupun dia dalam bidang muamalah. Yang kita sebut tadi ni, buka puasa tadi ni bukan tidak ada kaitan dengan agama. Dia dah berbuka puasa maksud saya. Dia dah berbuka puasa. Dia ada kaitan juga tentang halal dan haram. Tapi dia bukan satu benda yang ditetapkan. Wad'un ilahiyun. Dia bukan satu ketetapan Tuhan. Bukan kata Tuhan kata mesti buat macam tu. Tak. Jadi tuan-tuan, sebab tu saya bawa kepada kita bersama sekarang ni secara santai-santai, secara mudah-mudah. Mari sama-sama kita tengok daripada roh Ramadan dan kita bawa di luar daripada Ramadan. Dalam kehidupan biasa kita. Sebenarnya, ada urusan yang dipanggil dengan urusan agama. Yang kita sebut, wad'un ilahiyun. Satu ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah, qadi Rabbul Izzati wal Jalal. Yang kita sebut tadilah, macam puasa, zakat, haji, garis panduan menutup aurat, garis panduan dalam berekonomi, ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah Ta'ala halalkan jual beli, Allah Ta'ala haramkan riba. Garis panduan umum dalam berpolitik, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan, Allah Ta'ala suruh kamu untuk menegakkan adil dan ihsan. Tapi bila macam mana nak run ekonomi tersebut, macam mana nak bergerak politik tersebut, dia adalah urusan yang dipanggil dengan muamalat, dan dia tergantung kepada bagaimana realiti kita yang dipanggil dengan waqi'. Implikasi apa yang akan ditanggung oleh kita dan sebagainya. Itu seharusnya ada dalam cara fikir yang begitu tepat dalam kalangan kita. Saya tengok tuan-tuan, bila kita salah meletak sahaja, bahaya. Bahayanya adalah terkena kepada kita sendiri. Dan bahaya yang lebih daripada itu, apabila ada orang lain salah fikir terhadap kita, ataupun orang yang tidak beragama salah fikir terhadap agama kita. Orang yang beragama lain salah fikir terhadap agama kita. Saya tengok sebagai contoh, tuan-tuan.
Sebagai contoh, berlaku pertembungan politik. Satu pihak kata nak melaksanakan Islam. Pihak yang kedua kata nak melaksanakan Islam. Ya. Bila berlaku pertembungan tersebut, cara fikir kita kena tepat. Kena tepat macam mana? Kena tepat dalam bentuk kita kata sebenarnya kedua-duanya duduk dalam ijtihad. Dia pun berijtihad, kawan ni pun berijtihad. Bila berijtihad, pertembungan yang berlakunya adalah pertembungan macam ijtihad. Dia bukan dalam bentuk kamu kafir, aku Islam. Kamu munafik, aku Islam sempurna dan sebagainya. Ini bahaya. Jadi kita kena letak, ya, persoalan sembahyang, puasa, zakat, haji sampai bila-bila pun di Baitullahil Haram. Kita orang buat replika Kaabah di mana-mana tempat, kita tak akan pergi untuk berhaji di situ, bertawaf di situ. Kita tak akan pergi ke kampung seronok. Haji kita tetap di Baitullahil Haram. Itu sama. Itu kita sama. Kita tidak ada sebarang perkelengkahan tentang perkara tersebut. Dan itulah namanya wad'un ilahiyun, ketetapan agama. Tapi bagaimana kita nak mengurus negara kita? Itu kita mula ada perbezaan. Bila kita mula ada perbezaan, kita jangan cara fikir kita kena tepat dengan kita meletakkan bahawa pandangan dia juga ijtihad, pandangan kita juga ijtihad. Lalu tak akan berlakulah doa-doa yang minta, yang melabelkan orang dalam doa. Dua tahun yang lalu, tepatnya 28 hari bulan 4 tahun 2018. 2018, tepatnya 2018 tahun 2018, 2 tahun yang lalu lah, 28 hari bulan April. Sebagai contoh, hari penamaan calon bagi pilihan raya umum yang ke-14. Di satu kawasan, pembaca doanya bagi sebuah parti, dia kata, ya Allah, menangkanlah kami, wansurna 'alal qaumil kafirin, menangkanlah kami berdepan dengan orang yang kafir. Wansurna 'alal qaumil munafiqin, menangkanlah kami untuk berdepan dengan orang munafik. Wansurna 'alal qaumil fasiqin, menangkanlah kami untuk berdepan dengan orang yang fasik. Menangkanlah kami untuk berdepan dengan orang yang zalim. Siapa orang tu? Semua daripada agama yang sama, daripada mazhab yang sama. Setepatnya adalah di kawasan Tambun. Saya sebut ni, setepatnya adalah di kawasan Tambun. Di Parlimen berlaku pertembungan 3 pihak. Datuk Seri Ahmad Husni Hanazlah, Datuk Seri Faizal yang lagi di Menteri Besar Perak, dan juga Ustaz Ibrahim Zakaria. 3 orang bertemu, semuanya Islam, semuanya mazhab Syafi'i, semuanya orang Perak, semuanya Melayu. Tapi dalam doanya, dia nak minta menang ke atas siapa sebenarnya? Tuan-tuan nampak? Bila cara dia berdoa itu lahir daripada cara fikir dia. Cara fikir dia yang mengagamakan semua benda, termasuklah politik itu diletakkan macam seakan-akan dia adalah akidah. Maka siapa yang berbeza dengan kami, dia boleh pilih salah satu daripada 4. Sama ada kafir, munafik, zalim ataupun fasik. Hari ini persoalannya, parti yang dia wakili itu ataupun parti PAS itu sebenarnya telah berkawan dengan Parti Barisan Nasional. Dan yang menang itu juga sekarang ni mereka ketuakan dia, yang juga daripada Parti Bersatu pada waktu itu. Jadi bertembung itu, kita jangan bertembung dengan bentuk yang cukup ekstrim. Jadi saya nak sebut akhirnya, cara fikir kita kena tepat bahawa ini adalah wad'un ilahiyun, ini ketetapan agama. Dalam konteks puasa tadi kita tunjuk contohnya adalah waktu berpuasa, fadilat-fadilatnya, sunat-sunatnya, kewajipan dan rukunnya, itu adalah satu ketetapan yang perlu diterima dan oleh semua pihak yang beriman. Sama ada dia duduk di Afrika ke, di Paguh ke, di Pekan ke, di Pendang ke, di mana pun. Yang keduanya adalah beberapa perbuatan, juadah berbuka puasa, bentuk mana kita nak semayang, kita nak semayang di mana, kaedah kita nak hias tempat solat kita dan sebagainya. Itu adalah perkara yang antum a'lamu bi umuri dunia tu. Dan kita keluar juga dalam kehidupan biasa ni, kita tengok ini adalah urusan agama yang perlu diseragamkan, dan sebenarnya ada urusan yang dia ada kaitan agama dari segi halal dan haram, tapi dia adalah urusan dunia.
yang tergantung kepada kita, yang tidak perlu diseragamkan. Dia hanyalah ada panduan umum yang perlu untuk kita patuhi. Tuan-tuan, kita cukup bahaya berdepan dengan kelompok yang memahami agama dengan cara yang ekstrim. Sama ada ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri. Ekstrim, sama ada ekstrim yang nak mengagamakan semua benda, ataupun kelompok yang ekstrim yang nak semua benda itu dipisahkan daripada agama. Kita perlu menjadi golongan yang pertengahan, dan Ramadan mengajar kepada kita untuk menjadi kelompok yang pertengahan. Kita berpuasa daripada pagi tadi sampailah nanti waktu maghrib. Itu sama semua kita, di mana-mana pun kita berada. Tapi juadah berbuka puasa nanti mungkin ada dengan pelbagai juadah yang berbeza. Ada yang berseri muka, ada yang dengan cucuk kodok, ada yang ya terserah kepada masing-masing. Dan itulah dia pelajaran yang kita boleh ambil daripada Ramadan Al-Mubarak. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, Allah Ta'ala mengampuni kita, Allah Ta'ala merahmati kita, Allah Ta'ala memasukkan kita di kalangan orang yang terbaik di sisinya insya-Allah, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menggolongkan kita di kalangan orang yang berpuasa, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh bersangka baik kita kepada Allah bahawa Allah akan menerima puasa kita sebagaimana Allah Ta'ala akan menerima puasa daripada orang-orang yang Islam yang lain. Kerana syurga itu terlalu luas, tuan-tuan, supaya kita tidak menjadi penghukum yang menyempitkan pintu syurga seakan-akan kita dan kelompok kita sahaja yang boleh masuk syurga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita bersama. Wal'afu minkum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan saya dan memaafkan kita bersama. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.